Muklis dedah bincang kerjasama dengan parti pembangkang dan kerajaan. Gandengan Rafizi Anwar bukan cabaran untuk UMNO. Najib dakwa Perikatan Nasional perlu dihukum rakyat sebab buat dosa besar. Perdana Menteri beri isyarat Parlimen bakal dibubarkan bila-bila masa. GPS sedia serah pada Perdana Menteri tentukan tarikh PRU15. Parti Pejuang Tanah Air mengesahkan parti itu tidak akan bergerak secara solo menghadapi pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Presidennya Muklis Mahathir berkata pihaknya sudah mengadakan perbincangan secara tidak rasmi dengan beberapa parti, sama ada parti dalam kerajaan, pembangkang dan parti-parti yang berkecuali. Kemungkinan besar kita tidak akan sertai PRU15 dengan berseorangan. Jadi kita memang dah bincang dengan beberapa parti termasuk parti kerajaan, pembangkang dan parti yang tidak menyokong mana-mana pihak atau berkecuali. Perbincangan itu dibuat secara tidak formal dan perbincangan formal akan diadakan dalam masa terdekat. Kita terbuka untuk kerjasama ini, baik dari segi gabungan atau pakatan literal, katanya pada sidang media selepas perasmian pemukiman Pejuang Kelantan di Kota Baru. Mengulas lanjut, anggota Parlimen Jelun itu berkata, perbincangan yang dilakukan antaranya melibatkan parti komponen Pakatan Harapan kecuali PKR. Kalau ada pun perbincangan dengan anggota komponen Pakatan Harapan, ia secara satu-satu parti, bukan sekumpulan Pakatan Harapan. Setakat ini tidak ada daripada PKR, mungkin mereka masih sibuk dengan pemilihan, katanya. Bagaimanapun tambahnya kerjasama antara pejuang dengan mana-mana parti untuk berdepan PRU15 belum dimuktamadkan. Sementara itu ditanya sasaran kerusi akan dipertandingkan di Kelantan, Muklis berkata pihaknya memberi mandat kepada pemimpin negeri untuk mengenal pasti kerusi-kerusi yang berpotensi. Kami memberi keterbukaan itu kepada Majlis Pimpinan Negeri Kelantan untuk mengenal pasti kerusi mana yang kita bersedia tawarkan calon menjelang PRU15. Saya serahkan kepada pimpinan Kelantan untuk kemukakan cadangan. Kita sudah membuat persiapan dan persiapan yang saya masukkan dari segi jumlah ahlinya, calon yang terlatih dan yang diterima baik oleh penduduk setempat serta ada kriteria-kriteria lain, katanya lagi. Jadi kita tak risaulah. Bukan kita cakap tak risau. Itu kemenangan pada Rafizi, pada kita, itu hak PKR untuk memilih dia dan kita akan hadapi. It's okay for us. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Shakar Shamsuddin menyifatkan gandengan Ahli Parlimen Port Dickson Anwar Ibrahim dan bekas Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli sebagai pemimpin tertinggi PKR bukanlah cabaran baru kepada UMNO. Sebaliknya dia berpendapat keputusan dibuat ahli PKR memilih Rafizi sebagai timbalan presiden parti itu adalah hak mereka dan ia bukan masalah UMNO. Orang PKR saja yang kenal siapa itu Anwar, siapa itu Rafizi. Bagi kita UMNO, siapa pun menang, sama ada Rafizi atau Saifuddin menang, mana-mana tim menang. Pada kita, kalau kita tidak bersama dalam pilihan raya, kita akan lawan. Jadi apa saja teori yang Rafizi buat, itu teori dia dan kita hormatlah. Tapi ini, iaitu gandingan Anwar Rafizi, bukanlah cabaran baru untuk kita UMNO dan semua kita kenal dah Rafizi ini siapa, katanya. Muhammad Shakar berkata demikian pada sidang media selepas majlis sambutan Aidilfitri Anjuran Tourism Malaysia Pahang di Kuantan. Muhammad Shakar yang juga Esko Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Pahang mengakui UMNO sentiasa berhati-hati dengan strategi dan kaedah yang sering digunakan Rafizi. Mungkin dia ada kelebihan dia, mungkin dari segi kaedah dia bergerak, strategi dan sebagainya, tapi UMNO pun ada kelebihannya juga. Kalau tidak, takkanlah UMNO daripada tak jadi kerajaan, sekarang jadi kerajaan. Sudah tentu strategi kita lebih bagus dibandingkan dengan mereka. Kalau kita tak bijak, kalau UMNO tak bijak, Barisan Nasional tak bijak, bagaimana kita daripada pembangkang tak sampai pilihan raya boleh jadi kerajaan? Apa sahaja strategi kita buat, kita bergaduh ke? Itu adalah sebahagian daripada strategi. Bergaduh dalam UMNO itu adalah sebahagian daripada strategi kita untuk mengelirukan musuh. Musuh ingat kita bergaduh betul, tapi sebenarnya kita tidur sebantal, mimpi pun sama, katanya. Muhammad Shakar juga menegaskan setiap parti ada cara dan strategi masing-masing dan tidak semua strategi itu boleh didedahkan kepada orang ramai. Katanya rakyat sudah boleh menilai strategi pihak atau parti mana yang lebih baik dan ia boleh membantu mereka membuat pilihan sebaik saja pilihan raya umum diadakan. Menteri-menteri PH dulu, kebanyakannya menteri-menteri cap ayam. Nak kata, ialah tak kompeten satu. Tapi kadang-kadang kenyataannya bangang.
Rakyat perlu menghukum Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum ke-15 kerana dosa besarnya kepada negara apabila menggunakan alasan COVID-19 bagi menyelamatkan kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin yang tiada majoriti ketika itu. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mendakwa ada menteri ketika itu mengaku alasan COVID-19 digunakan Kerajaan Perikatan Nasional bagi mengelak undi tidak percaya di Parlimen. Mereka mesti hukum Perikatan Nasional juga sebab tipu nak lawan COVID-19 kena gantung Parlimen padahal dia kecut perut nak berdepan dengan Parlimen tiada majoriti. Itu sebenarnya. Ini bukan saya cakap. Ini saya tanya sendiri menteri dalam itu. Dia mengaku, saya tak nak sebut nama dia. Dia mengaku depan saya tujuan dia ialah untuk selamatkan kerajaan dari undi di Parlimen, bukan nak lawan COVID. Maknanya mereka dah tipu pada rakyat, tipu pada yang di-Pertuan Agong, dakwa Najib ketika berucap pada Konvensyen Barisan Nasional di Kuala Lumpur. Pada 25 Oktober 2020, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menolak permohonan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mengisytiharkan darurat di negara ini akibat COVID-19. Datuk Pengelola Bijaya di Raja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, keputusan itu dibuat hasil perbincangan dalam mesyuarat khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara. Muhyiddin pada 16 Ogos 2021 mengumumkan peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8 selepas hilang sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Dia menegaskan keputusan itu dibuat selepas cadangan kerjasama bipartisan juga tidak mendapat sokongan parti politik. Dalam pada itu Najib berkata, perintah kawalan pergerakan yang panjang dalam sejarah negara menyaksikan rakyat cukup terkesan sehingga mencatatkan jumlah kes bunuh diri yang tinggi. PKP yang paling panjang dalam sejarah Malaysia sampai ribuan orang hilang kerja, peniaga gulung tikar, bunuh diri yang paling tinggi dalam sejarah kita. Ini semua dosa besar kepada rakyat Malaysia kerana kegagalan menguruskan COVID dan menipu rakyat. Ini sebab kita perlu tolak Perikatan Nasional dalam PRU, katanya. Apabila kita sudah bersiap siaga, saya tidak akan melewatkan walau sesaat pun untuk membubarkan Parlimen. Pilihan Raya Umum ke-15 akan diadakan pada bila-bila masa dari sekarang dan tidak akan dilengahkan. Sejurus Barisan Nasional bersedia, kata Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob kepada 4,000 perwakilan pada majlis sambutan ulang tahun gabungan itu. Beliau menyeru supaya Barisan Nasional membuat persiapan sebaik mungkin agar mimpi buruk 22 bulan ketika gabungan itu menjadi pembangkang selepas kekalahan pada PRU14 tidak berulang. Kita wajib bekerja keras, bersiap siaga dan bersatu padu dalam hadapi PRU15 yang akan tiba bila-bila masa dari sekarang, katanya dalam ucapan sempena Konvensyen Ulang Tahun Barisan Nasional ke-48 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Dalam pada itu beliau memberi jaminan untuk tidak akan melengah-lengahkan permohonan pembubaran Parlimen. Sejurus Barisan Nasional bersedia. Jika Barisan Nasional sudah bersiap sedia, saya tidak akan melewatkan sesaat pun PRU15 seperti dipersetujui dalam Perhimpunan Agung UMNO sebelum ini, katanya dengan menambah bahawa beliau akan berbincang dengan kepimpinan Barisan Nasional untuk menentukan tarikh PRU15. Terdahulu pada majlis sama, bekas Perdana Menteri Najib Razak memberi bayangan bahawa Barisan Nasional akan berdepan risiko besar jika PRU15 ditangguhkan untuk tempoh lebih lama. Bayangan itu senada dengan desakan tampuk kepimpinan UMNO bahawa Barisan Nasional harus segera memanfaatkan sentimen dalam kalangan pengundi yang memihak kepada gabungan itu berdasarkan keputusan pilihan raya negeri yang diadakan sebelum ini, iaitu selepas memorandum persefahaman dengan pembangkang tamat pada Julai. Pengumuman Ismail itu dibuat di sebalik peringatan daripada Ahli Parlimen Pasir Salak Tajuddin Abdul Rahman bahawa keputusan untuk membubarkan Parlimen terletak pada Jemaah Menteri. Hanya Kabinet boleh membubarkan Parlimen, bukannya Perdana Menteri, katanya dalam satu majlis semalam. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyerahkan keputusan membubarkan Dewan Rakyat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi memberi laluan untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15. Pengerusi gabungan Parti Sarawak itu berkata, Sarawak tidak menghadapi sebarang masalah untuk mengadakan pilihan raya sekiranya Parlimen dibubarkan. Pilihan raya ini kerana pilihan kebangsaan peringkat Parlimen, kita serah kepada Perdana Menteri tentukan bila pilihan raya umum ke-15 akan diadakan. Sarawak tiada masalah pembubaran Parlimen kerana terletak di bawah kuasa Perdana Menteri, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri rumah terbuka Hari Gawai 2022 di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, BCCK. Sebelum ini terdapat kabar angin mengatakan PRU15 mungkin akan diadakan pada tahun ini. Tempoh penggal Dewan Rakyat akan terbubar secara automatik selepas 5 tahun dari tarikh mesyuarat pertama persidangan Parlimen ke-14 iaitu 16 Julai 2018. Penggal itu dijangka tamat pada suku ketiga tahun depan. Bagaimanapun, ia boleh dibubarkan lebih awal oleh Perdana Menteri. Terdahulu Ismail dalam wawancara bersama Nikkei Asia di Tokyo berkata PRU15 tidak akan diadakan dalam waktu terdekat
Sebaliknya mahu memfokuskan kepada usaha menangani inflasi di negara ini. Kita sekarang sedang menghadapi peningkatan inflasi dengan harga barangan yang melambung tinggi. Awak rasa ia waktu yang sesuai untuk adakan pilihan raya? Katanya, seperti dilaporkan Nikkei.